What's up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iscoverto and welcome back to my channel. Semestinya hanya akan memborak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video pada kali ini aku akan kongsikan dengan kalian semua bocoran spoiler terkini manga One Piece untuk chapter yang ke-1065. Yang mana spoiler pada kali ini mengatakan bahawa dalam chapter yang ke-1065 nanti kita bakal disajikan dengan pendedahan berkaitan Egghead Island dan juga Dr. Vegapunk. Setakat ini kita tidak ada lagi maklumat yang mengatakan kita bakal melihat sambungan perlawanan bagi Blackbeard Marshal di Teach dan juga Trafalgar di Waterloo. So possibly dalam chapter 1065 nanti Oda tidak akan menyambung kisah perlawanan kedua-dua bangsa di ini. So guys, nak tahu apa isi spoiler chapter pada kali ini? So make sure korang tonton video ini sehingga ke hujungnya and jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Scoverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiscoverto@gmail.com. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Menurut spoiler yang telah dikongsikan oleh Redon daripada Arlong Park Forum, tajuk bagi chapter yang ke-1065 nanti bakal berjudul Six Vegapunk. Dalam cover page nanti pula kita bakal disajikan dengan satu color spread yang didedikasikan kepada One Piece Film Red dengan tema Halloween. Spoiler yang pertama mengatakan bahawa kumpulan Sanji yang kini telah memasuki Egghead, yakni Sanji, Nami, Robin, Franky dan Usopp akan diserang oleh Seraphim Jinbe. Pada awalnya Nami, Robin, Franky dan Usopp cuba untuk menyerang Seraphim Jinbe tersebut, akan tetapi tidak ada secalit cala pun yang kelihatan pada jasad Seraphim Jinbe itu, menandakan bahawa Seraphim itu langsung tidak terkesan dengan serangan daripada mereka. Sanji kemudiannya pula akan turut menyerang Seraphim Jinbe tersebut dengan cuba untuk menendang Seraphim tersebut. Namun malangnya tulang kaki Sanji dikatakan patah dek kerana kekerasan kulit Seraphim Jinbe tersebut. Sanji dikatakan bakal mengalami kecederaan yang besar daripada serangan Seraphim itu. Namun Sanji dikatakan hanya menggunakan sepakan yang biasa sahaja dan tidak menggunakan teknik Blue Flame-nya. Mungkin sebab Seraphim Jinbe itu juga berada dalam bentuk kanak-kanak seperti mana Seraphim Hancock dan Mihawk sebelum ini, menyebabkan Sanji tidak tergamak untuk menyerang Seraphim tersebut secara all-out attack. Setelah badan Sanji mengalami dislocation, Seraphim Jinbe itu bertindak dengan melulu untuk cuba menyerang Sanji. Akan tetapi mujurlah telah sampai 3 daripada Vegapunk yang masih lagi misteri sebelum ini, yang mana Vegapunk tersebut adalah Edison dan Pythagoras yang merupakan robot, dan satu lagi adalah York yang merupakan Vegapunk yang kuat makan. So sekarang lengkaplah ke-6 Vegapunk yang dikatakan oleh CP0 dalam chapter yang ke-1062 sebelum ini, iaitu Vegapunk Desire 06 yang bernama York, Vegapunk Wrath 05 yang bernama Atlas, Vegapunk Wisdom 04 yang bernama Pythagoras, Vegapunk Flare 03 yang bernama Edison, Vegapunk Evil 02 yang bernama Lilith, dan yang terakhir Vegapunk Logic 01 yang bernama Shaka. Dan Vegapunk Pythagoras, Edison dan York inilah yang akan menyelamatkan Sanji daripada serangan Seraphim Jinbe. Kemudian kita juga bakal didedahkan bahawa Vegapunk sebenarnya mengetahui tentang rahsia The Ancient Kingdom, dan Egghead sebenarnya bukanlah the island of the future, akan tetapi Egghead sebenarnya adalah the island of the past, yang mana teknologi-teknologi yang dihasilkan oleh Vegapunk di Egghead Island ini merupakan teknologi-teknologi yang sama persis dengan teknologi yang pernah dimiliki oleh The Ancient Kingdom. Vegapunk yang berada di sana mengatakan bahawa mereka tidak mengetahui sepenuhnya tentang sejarah Void Century, akan tetapi apa yang mereka tahu adalah bahawa teknologi yang dihasilkan oleh mereka masih lagi belum standing dengan teknologi yang pernah dihasilkan oleh The Ancient Kingdom dahulunya. So patutlah World Government bersungguh-sungguh nak hapuskan Dr. Vegapunk ni guys. Rupa-rupanya sebab Dr. Vegapunk sebenarnya tahu tentang rahsia The Ancient Kingdom yang merupakan sebahagian daripada rahsia The Void Century. Tapi yang membuatkan aku tertanya-tanya adalah macam mana Vegapunk boleh tahu pasal benda ni? Maksud aku macam ni, tidak dapat dinafikan lagi bahawa Dr. Vegapunk merupakan the greatest scientist in the One Piece world. Akan tetapi rahsia tentang Ancient Kingdom dan juga Void Century merupakan rahsia yang hanya boleh diketahui oleh mereka yang mampu untuk menterjemah poneglyph sahaja. Adapun bagi pihak World Government seperti Gorosei dan Im Sama, mereka dilihat mewarisi kisah tentang The Ancient Kingdom dan Void Century ini secara turun-temurun. Sebabnya Gorosei dilihat mengetahui tentang
tentang hakikat Devil Fruit Hito-Hitonomi model Nika milik Luffy yang telah 800 tahun lamanya tidak dibangkitkan kemampuan buah iblis tersebut. Namun demikian, bagi watak selain daripada Gorosei dan Imusama, mereka mestilah menterjemah poneglyph untuk mengetahui tentang rahsia sejarah silam dunia One Piece ini. Dan yang paling misterius sekali adalah bahawa poneglyph yang menceritakan tentang Joy Boy, The Ancient Kingdom dan The Void Century ini hanya terdapat di Laugh Tale, yang mana kita dapat lihat Roger hanya mengetahui rahsia-rahsia tersebut setelah tiba di Laugh Tale. Jadi adakah Vegapunk ini sebenarnya merupakan salah seorang daripada kru Roger yang telah sampai ke Laugh Tale bersama-sama dengan Roger suatu ketika dahulu? Sebabnya aku yakin yang World Government sendiri tidak akan mendedahkan tentang rahsia ini sekalipun kepada Dr. Vegapunk. Yelah, kalau dia orang yang ceritakan dekat Vegapunk, kenapa dia orang pula yang nak bunuh Vegapunk kan? Bagaimana menurut kalian guys? Spoiler ini juga mengatakan bahawa kita bakal melihat sambungan bagi perbualan Vegapunk Shaka dan juga Monkey D. Dragon. Bahkan kita bakal didedahkan dengan keseluruhan perbualan mereka tersebut. Ini juga merupakan satu perkara yang sangat besar yang aku tak sabar nak tahu. Adakah Vegapunk juga termasuk daripada kalangan Revolutionary Army ataupun tidak? Dan apa sebenarnya hubungan Dr. Vegapunk ini dengan Monkey D. Dragon? Mungkinkah perbualan terakhir yang akan dibongkarkan kepada Monkey D. Dragon ini adalah berkaitan dengan rahsia The Void Century, yang mana Vegapunk akan menceritakan segala kebenaran kepada Dragon dan mengamanahkan Dragon untuk membongkarkan segala-galanya, memandangkan Vegapunk kini tahu yang nyawanya sudah hampir sampai ke penghujungnya. Dan poin yang terakhir dalam spoiler pada kali ini mengatakan bahawa Luffy dan kumpulannya iaitu Jinbe, Chopper dan Bonnie bakal menjumpai beberapa ancient robot. So, adakah robot yang dijumpai Luffy ini adalah robot dengan desainnya Joy Boy? Yelah, sebabnya watak yang paling obvious kita tahu wujud pada zaman Void Century tak lain dan tak bukan adalah Joy Boy lah kan. So, please, bagaimana menurut kalian? Please drop your thought down below. Okay? That's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Stay tune dengan YouTube channel Kimi Scoverto untuk mengetahui chapter review 1065 yang mendatang. InsyaAllah, see you guys in the next video. And gang, before I end, sedikit renungan. Untuk mencapai apa yang dipanggil sebagai the greatness itu, perkara paling penting sekali adalah we need to believe that we can. Apa yang kita mahukan, apa yang kita suka, apa yang kita inginkan, jawab persoalan ini terlebih dahulu dan rencahkan dengan passion to activate that thing dan jadikan impian tersebut sebuah reality. Punca kenapa kita tidak ambil peluang terhadap apa yang sedang terhidang di persekitaran kita adalah kerana we don't believe in ourselves. Kita tak yakin yang kita mampu. Kita tak yakin yang kita boleh. Kita tak yakin yang kita boleh usaha dengan lebih tenaga. Kita tak yakin yang kita boleh usaha dengan lebih masa. Kita tak yakin yang kita boleh dapat apa yang orang lain dapat. Kita tak yakin yang kita layak untuk dapat macam yang orang lain dapat. Ini bermaksud punca kita tidak berjaya, punca kita tidak maju dalam hidup kita, punca utama kita sentiasa terkebelakang, punca asas kenapa kita selalu bertepuk tangan atas kejayaan orang lain instead of ourselves is not because of the environment, not because of our friends, not because of our family, not because of the time, but the only reason is you not believe in you. Trust yourself, my brother. Promise me, my brother. Promise me, my amigo. You will start believing that you can be the great and pursue the greatness that awaits you. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi